Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak cerita, nak berkongsi macam mana kita nak mengekalkan kedudukan kita di dalam satu-satu kaunter yang kita beli untuk meningkatkan lagi kita punya keuntungan, ataupun macam mana dalam keadaan tertentu kita nak mengekalkan keuntungan dalam keadaan kaunter tu sedang menukar pattern. Okey. Mula kita cari kaunter yang dia tengah naik, dan kaunter yang selepas kenaikan tu dia turun pun banyak. Ini dia kaunter tu. Okey, kita tengok pada 9 Oktober. Sekejap, banyak ke? Sekejap kita bagi besar sikit. Banyak bit ke dia naik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit dia naik. Okey, kita kena banyak lah ya. Okey, kita pergi ke ni, kita operate lah. Operate sambil kita tahu dia punya support dan juga resistance. Okey, ni 9 Oktober, dia buka pada paras 145. Okey, andaikanlah kita masuk pada kawasan 145 ni masuk pada kawasan 145, kita pergi 5 minit time frame. Alamak, tadi berapa ni saya balik 9 Oktober. Okay. 9 Oktober, kita pergi cari 9 Oktober. Dia ada go to date ni. Ni dia 9 Oktober. Okey, ni 9. Okey, 9 Oktober. Okey, dia buka pada paras ni apa ni, 145. Kita pun tunggu dulu. Kita rapat ke sana sekejap. Kita tengok Okey, tak apa. Kita pun masuklah. Masuk. Okey, ni 5 minit pertama. Silap ni. Inilah 5 minit pertama dia buka, paras dia tutup semalam. Okey, 5 minit pertama, kemudian ada sedikit yang kecil pressure jualan. Mungkin ada lah tu siapa yang rasa macam tak yakin apa kan. Kemudian pada pukul ni berapa ni? Pukul 10.20. Okey, 10.30 start orang masuk. Nampak ni batang panjang ni orang masuk ni. Kita macam saya cakap tadi lah, bila ada batang panjang, kita kena tanda dia punya dia punya support lah. Tanda tapak dia dengan puncak dia. Okey, ataupun contoh lah, kalau kamu terlambat masuk ke terlewat masuk, kata kaunter ni aku terlambat masuk ni, jangan masuk terus. Tengok support dan juga resistance dulu. Okey, bila kita tahu mana support dan juga resistance, baru boleh masuk. Kat mana nak masuk? Okey, itu yang penting tu. Okey, first kita dah tahu dah first support dengan resistance dia adalah pada 160-185. Tinggi sikit lagi Okey. Kemudian dia akan bermain di sekitar kawasan ni lah sebelum ada volume yang besar lain yang masuk.
Tapi yang ni pun tak cukup tinggi berbanding ni. Cuma boleh lah kita jadikan dia penanda arah apa kan. Cuma volume yang menunjukkan support dan resistance yang paling utama yang sebab kita baru kat sini ni, kamu jangan tengok kanan-kanan ni lagi kan. Adalah di kawasan sinilah 160 185 di sekadar sinilah. Kalau nak masuk, janganlah masuk area sini. Tunggu dia bounce dulu ke, tunggu dia ada penurunan dulu ke. Masuk dekat sekitar dengan support supaya bila dia lepas support, senang kita nak cut loss siap-siap. Cut loss kita tak banyak, sikit. Kau bayangkanlah kalau kau masuk kat sini 1, 2 mengharapkan naik, 3 tak naik-naik, bocor support, memang babai lah, memang akan turun bawah lagi lah counter ni kan. Okey, kemudian kita tengok dia berjaya memecahkan support. Kita kena ingat bila support berjaya pecah ya, biasanya dia akan tinggi sikit lah, dia banyak lah, maksudnya 1, 2, 3. Maksud dia dalam minit ni daripada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin kita masuk area sini betul-betul atas support kan. Biasanya kita akan masuk ke sini lah, 1, masuk sini 1, 2, naik 2 bit daripada kita masuk tu. Okey tu. Kemudian dia ada, kemudian kita dah tahu dah, okey support dia tang mana yang kita perlu keluar. Okey. Contoh ada orang main naik 2, 3, 4 bit, dia main macam tu ya, dia tak kira support ke apa benda, naik 3, 4 bit dia keluar lah kan. Boleh je main macam tu. Okey, kemudian dia naik, dia mungkin mencari support baru lah, dia mencari resistance baru. Dia tak ada resistance baru ni. Setakat ni yang kita kenal resistance baru ni lah, sebab dia ada 2 cubaan untuk naik tapi tak berjaya. Jadi mungkin kita boleh tanda kat sini. Tapi resistance tu tak kuat sebab dia tak datang dengan volume. Okey, cuma kita just nak tengok lah di mana support dan di mana resistance dia. Okey, kemudian cubaan menurun. Okey, kita kan dah tanda tadi support tadi kan. Jadi dia boleh turun pun kat pada support lah. Jadi jangan panik lagi lah. Okey, kemudian dia main kat situ, cuba naik lagi. Dia tak ada jumpa resistance. Mungkin resistance yang ni je lah. Kalau dapat pecah ni mungkin dia akan fly lebih high lah. Kemudian dia kemudian pecah. Okey, bila pecah, macam saya cakap sebelum ni lah, ada orang pecah-pecah, dia terus buat cut loss lah. Senang. Untuk yang entry dekat kawasan bawah ni, ataupun yang first open counter tu, dia dah entry, dia boleh lah ambil profit dia kat sini. Sebab kita kata counter dia dah nak turun lah ni, jadi dia kena ambil ni lah. Nanti saya akan beritahu. Dia ada satu teknik. Sebab kita ni kadang-kadang kita ni kerja, bila kerja kita bukan boleh pantau counter macam ni. Yang ni macam saya ni, saya sebab memang kerja saya tengok counter, memang kita boleh pantau lah kan. Memang kita boleh pantau lah counter-counter yang macam ni. Cuma dia ada satu teknik yang biasa saya guna kalau kita tak tengok counter lah. Dan kalau kita tahu kita ada counter, kita ada satu-satu counter kita tu yang kita pegang dan dia dah memberi kita profit, dan kita nak memaksimumkan profit, pokoklah ada hari-hari tertentu yang kita tak dapat pantau counter tu. Tapi tak dapat pantau ke apa ke, handphone mesti ada kan. Kurang-kurangnya kalau kita tahu dia ada penurunan, boleh kita buat jualan kan. Jadi sorry lah, lampu tu terkelip-kelip, jadi saya restkan dia dulu kejap. Okey, kaedah dia adalah nanti saya cerita. Okey, kemudian dia berjaya melepasi support 1 bit, 2 bit. Jangan risau. Bit ketiga, cuar ni kan. Okey. Kemudian dia melantur balik, naik ke atas balik kan. Maksud dia ada orang sambut kat sini lah. Banyak lah tu orang sambut kat sini nak beli harga murah sikit kan, sebelum sampai resistance ni. Kemudian dia pun main dekat area kawasan itu je lah. Okey, main kawasan situ. Kemudian alright, dia main kawasan area ni lah, support ni lah kan. Area sampailah berhenti betul-betul atas support. Bila berhenti atas support, okey, ni hari keesokan ni. Ni cerita hari lain lah. Okey, esoknya. Okey, ni kan kita tahu support ni dah pernah pecah. Bila dah pernah pecah, dia ada, dan pecah dah turun banyak, dia tahap kekuatan dia tak apa nak kuat lah. Cerita dia tak apa nak kuat.
buka-buka orang-orang yang beli pada hari semalam ni, dia kata, hai, nanti kalau dia buat gap up bolehlah tahan kira. Bila dia tak buat gap up, orang-orang yang beli area kawasan sini akan nak save save deposit lah, nak save dia orang punya keuntungan ke, dia orang punya modal ke apa kan. Jadi dia orang banyak jual. Kemudian masuk ini dah jadi resistant dah ini. Dia buka atas resistant ni, dia buka atas support ni dah jadi resistant balik dah. Kemudian turun, cuba naik, tak mampulah, volume tak ada ke sebagainya kan. Kemudian turun, cuba naik juga, tak cukup kuat. Kemudian dia pecah support yang ke seterusnya, dah jadi resistant balik dah. Dah jadi resistant balik dah. Siapa yang entry kawasan sini ni, dah nampak dia pergi sini ni, pandai-pandai lah. Ataupun bila dah tahu dia tak boleh nak pergi dan dia berada pada atas support ni, buatlah jualan sepatutnya. Kemudian dia bermain dekat area support yang seterusnya lah kan, sampailah dia tak berjaya naik lagi. Dia just main dekat area-area ni je, tak ada lonjakan, maksud dia tak ada volume yang kuat lagi. Tak ada volume yang kuat lagi. Kalau kita tengok volume 890k, 890k, 140k, 640. Ni kalau million okey lah sikit. Okey. Kemudian dah turun lagi banyak cerita dia. Turun lagi banyak. Okay, saya ni terlepas tarikh. Oh, dia turun sampai sini lah. Tengok daily lah. Jadi keliru pula. Alright. Tadi kita main kat mana? Okey, kita main kat sini kan. Okey. Okey, ni kira tanda lah. Yang hari last tu sebagai support lah. Okey. Yang kita tanda tadi, yang 5 minit time frame tu. Jadi kita nampak kat sini dia punya dia punya resistance support dia ni kan. Buka, tak berjaya naik atas, yalah berhenti kat support. Buka pula area support. Patut dia buka, nak bagi momentum sikit, buka tinggi sikit, baru orang kat dalam kawasan ni rasa selamat sikit dia orang punya modal kan. Baru dah boleh tarik ini kan. Cumanya pada waktu tu dia tak buka, dia tak buat gap up. Tapi kadang-kadang buat gap up pun kadang, yelah, bila buat gap up resistant, boleh tahan tinggi kat tu, takut pok-pok kat sini pula jual. Jadi sama lah kan. Jadi bila kita tahu, contoh bila dah kat sini dah, bila dekat sini, okay, tadi saya cerita pasal saya nak tunjuk macam mana cara yang kita nak boleh tahu. Pagi kita masuk, kemudian kita tahu, okay, dah lepas dah satu resistant, dah ada satu support dan ada satu resistant naik. Kemudian dia naik sampai 20 sen, sampai 21 sen, sampai 21 sen. Okey, macam mana kita nak tahu counter tu nak turun? Senang je. Ni simple lah ni. Mana tadi? Tadi berapa bulan? 9. Go to date 9 bulan. Okey. Alright. 9 hari bulan 10 pukul 9 pagi. Okey, macam mana kita nak tahu counter tu nak turun? Okey, yang ni kita menggunakan EMA 6 dengan EMA 20. EMA 6, EMA 20. Alah, color dia tu. Tak apa, kita tukar, tak ada masalah. Color dia kita bagi jelas sikit. Mana style? Merah, hijau. Merah. Okey. Okey. Ni hijau. Alright. Macam mana kita nak tahu counter tu nak turun? Iaitu, ni gunanya indikator saya lah. Saya tak guna indikator kerap sangat lah. Macam-macam ni kita gunalah indikator. Okey. Macam mana nak tahu? Salah satunya adalah kita menggunakan EMA 6 dengan EMA 20.
Bila EMA 6 cross EMA 20 dan cross dia menuju ke bawah, contoh tengok line tengok garisan ni, tengok garisan hijau, tengok garisan merah. Okey. Tengok dia cross. Ni menunjukkan dia nak turun lah kan. Bila dia cross, dia nak turun. Jadi cara yang paling sesuai lah kan, untuk kita save the profit lah, menyelamatkan profit. Kita dah ada profit. Ni cerita dia, kita dah ada profit. Cara nak selamatkan profit, tapi itulah bila kita buat 5 minit time frame, dia punya pergerakan indikator kita ni slow sikit lah. Cuba try test buat 1 minit. 1 minit ni kadang-kadang terlalu banyak sangat dia punya signal tau. Tapi tak apa, kita tengok sekejap. Aduh. Alright. Okay. 1 minit time frame ni. 1 minit. Oi, banyak sangat 1 minit ni. Tak apa, kita cek. Okay. 9 1 minit ni. Okay. Ni buka. Ni pukul 9 Kemudian pukul 10 setengah. Kemudian okey, ni kita tanda tadi lah. Okey, 10 setengah. Sampailah puncak dia tak dapat pergi dah yang kita tanda tadi tu. Tengok ni, line merah, line hijau, dia bertemu. Bertemu ni maksudnya dia nak turun lah. Cerita dia nak turun. Sebelum ni pun dia bertemu, cuma dia bertemu, dia punya muncung tu dia tak menghala ke bawah. Ni muncung dia menghala ke bawah. Dua-dua line ni menghala ke bawah. Jadi bila kita guna trading view ni, jadi kita pergi kat tanda ada jam, ada tambah tu, kita klik kat situ, tapi pastikan tukar time frame tu 1 minit ni. Okey. Kemudian ni pagi kita siap-siap 1 minit time frame. Ni khas untuk orang yang berbayar sebab trading view ni ada yang basic, ada yang basic pun boleh buat alert juga, cuma alert dia lewat 15 minit boleh lah, lewat 15 minit ke okey lah tu. Okey, yang ni kita tanda crossing down. Condition ni kita tanda lah. Sekejap EMA 20 warna merah, 20 warna merah, EMA 6 warna hijau. Okey, ni kita ambil EMA 6 warna hijau ni crossing down. Jangan pilih value, crossing down EMA 20 ni lah. Ni contoh dan kita set lah only once ni, maksud dia alert tu dia hanya bunyi sekali je dan takkan repeat. Yang ni alert tu berbunyi setiap kali situasi yang macam ni berlaku. Contoh, yang ni dia crossing up, ni crossing down balik. Okey, maksud dia kita punya percubaan ni ada, kita punya chance ni ada 2 kali lah. Kita dengar okey sekali, oops, dah ada alert ni nak turun ni, kemudian naik balik kan. Biasa dia akan rebound dekat support lah kan. Kemudian ada sekali lagi bunyi, maksud dia kat sini kita kena buat cut loss lah. Alright. Itu salah satu cara lah. Kemudian ni once per bar lah, maksud dia setiap kali dia jumpa crossing yang sama dia akan bunyi lah. Okay, yang ni ni pun sama. The alert will trigger every time the condition is met, but not more than 1 time per minute. Tak tahulah korang, saya ni bahasa Inggeris ni boleh cubalah test kan. Tapi kalau menu-menu ni boleh agak-agak lah faham lah. Test lah ya. Okey, cara dia setting alert lah. Setting alert, notify on app. Okey, app kena install lah dekat handphone. Tidak nak dapat email, nak dapat email, nak tengok alert kat email kan. Susah pula, jenuh pula kan. Kemudian biar dia show pop up, maksud dia handphone screen kita akan menyala, dia akan menunjukkan, dia akan tulis EMA 6 crossing down EMA 20. Dia akan beritahu tu je lah. Jadi kita pergilah,
Kita pergi kat kita punya platform, dengan relaxnya kita membuat jualan. Alright, so, kita dah dapat info kan. Okay, itu salah satu cara dia lah. Jadi korang create lah, create. Okay, itu salah satu cara. Lagi satu cara adalah, contoh kita masuk entry kat area sini, support area sini, kemudian dia naik lagi. Kita ada kerja kat sini. Kita kata, aku ni ada kerja ni. Kita nak jagalah kita punya keuntungan yang ada dekat area kawasan ni kan. Dan lagi satu cara adalah buat stop loss dekat korang punya trading platform lah. Stop loss dia kat mana? Janganlah buat atas-atas betul ni, atas-atas support ni. Buat support ni biasa dia akan cecah lah. Buatlah 2 bit ataupun 3 bit. Sekurang-kurangnya kalau dia nak pergi ni lah, nak turun betul, dia akan kena kat kita lah. Kalau dia tak nak turun betul lah, dia tak pergi pun kita. Untung-untung dia naik balik ke apa kan. Contoh kalau kita buat pada atas betul-betul support ni kan, padahal dia nak rebound kan, dia nak rebound, silap rebound dia lagi tinggi kan. Jadi kita punya plan lah macam mana kan. Tengoklah logik dia macam mana. Sebab saya ni main technical ni macam tu lah. Okay, ni salah satu lah. Ni rahsia ni mahal tau. Rahsia ni mahal bukan apa. Ni sebab mahal sebab saya membayar dengan kegagalan lah. Jadi bila tahu, okay, sebab indikator ni pada saya dia nombor 2 lah. Nombor 3 lah. Nombor 1 sebenarnya candle tu sendiri. Memang kena tahu simbol-simbol candle kan, kekuatan dia macam mana, kemudian dia punya jalan cerita dia macam mana. Alright, nampaknya kita punya video kali ni memang agak panjang sikit. Jadi saya rasa kita berhenti dulu takat ni. 22 minit. Tak apa. Alright. Okay, terima kasih sebanyak-banyaknya kerana meluangkan masa. Okay, bye. Assalamualaikum.